Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam bulan kebangsaan buat seluruh keluarga Malaysia. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Rabu 24 Ogos 2022 bersama saya Nadine Nordin. Sama-sama menghayati 5 prinsip rukun negara dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita seharian agar keluarga Malaysia teguh bersama. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Pihak Touch 'n Go memberi peringatan kepada orang awam agar berwaspada terhadap SMS yang kononnya daripada pihak Touch 'n Go. Antara kandungan SMS palsu ini adalah memberitahu kepada pelanggan bahawa akaun Touch 'n Go tidak dapat berfungsi lagi dan mengarahkan pelanggan untuk klik pada pautan yang diberikan. Perhatian, mohon jangan klik pada pautan tersebut. Sila ambil perhatian dan maklum bahawa SMS itu tidak sahih. Anda perlu PM iaitu private message pihak Touch 'n Go untuk semak sama ada SMS yang anda terima adalah sahih. Seterusnya, pesanan dan peringatan daripada pihak Cyber Security Malaysia. Cyber Security Malaysia menasihatkan orang ramai agar berhati-hati dan berwaspada dengan penyamaran sebagai pegawai Cyber Security Malaysia yang dibuat melalui panggilan telefon. Pihak Cyber Security Malaysia ingin menegaskan bahawa tidak ada sebarang panggilan telefon yang dibuat oleh mana-mana pegawai Cyber Security Malaysia berkaitan sebarang bentuk ancaman atau salah laku siber. Apakah langkah-langkah yang perlu anda lakukan sekiranya menerima panggilan daripada pihak skamer? Yang pertama, jangan sekali berikan butiran peribadi termasuk maklumat perbankan kepada pemanggil. Jangan sekali klik atau mengakses kepada apa jua pautan atau lampiran yang dihantar oleh pemanggil. Lakukan semakan terhadap email atau mesej yang diterima dengan pihak Cyber Security Malaysia sebelum sebarang tindakan diambil. Laporkan panggilan skam tersebut ke cyber999@cybersecurity.my. Tahukah anda ada pihak yang tidak bertanggungjawab menawarkan lesen tanpa ujian komputer dan JPJ? Pihak JPJ ada menerima laporan berkaitan iklan lesen terbang melalui aplikasi Instagram dan JPJ ingin memaklumkan bahawa iklan tersebut adalah palsu. Menerusi iklan di pautan tersebut sedikit berkenaan menawarkan khidmat lesen memandu tanpa ujian komputer dan JPJ yang mampu diperolehi hanya dalam tempoh 3 hari. Pihak JPJ memandang serius terhadap sindiket lesen terbang ini dan siasatan lanjut akan dilakukan termasuk membuat laporan kepada pihak Polis Diraja Malaysia PDRM serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Di Facebook page rasmi Jabatan Imigresen Malaysia berkongsi maklumat mengenai Facebook palsu yang menggunakan logo dan nama ketua pengarah. Jabatan Imigresen Malaysia mengingatkan orang ramai tidak terpedaya dengan akaun Facebook palsu yang menggunakan logo serta nama ketua pengarah jabatan itu. Imigresen dalam kenyataan turut meminta supaya laporkan kepada pihaknya dengan segera jika terdapat sebarang maklumat meragukan bagi memastikan tindakan sewajarnya dapat diambil. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak terpedaya dan diminta untuk berhati-hati dengan hebahan di akaun Facebook palsu tersebut yang menggunakan logo JIM dan kenyataan media yang menggunakan nama Ketua Pengarah Imigresen. Sila rujuk portal rasmi dan Facebook rasmi Jabatan Imigresen Malaysia untuk sebarang maklumat lanjut. Baik, kini kita ikuti kenyataan media Ketua Polis Daerah Dang Wangi mengenai siasatan kes klip video tular berkenaan seorang wanita diselamatkan dipercayai menjadi mangsa ragut di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Video berdurasi 1 minit 5 saat memaparkan kejadian seorang wanita berjaya diselamatkan oleh orang awam daripada menjadi mangsa kes ragut di tepi lorong kuda persiaran KLCC. Satu kertas siasatan telah dibuka sebaik saja menerima laporan polis pada 21 Ogos 2022 dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 393 Kanun Keseksaan. 2 orang individu yang terlibat telah pun ditangkap dan pihak polis telah merampas motosikal. Kedua-dua tangkapan direman selama 5 hari bermula 22 Ogos 2022.
Pihak polis menasihati orang ramai sekiranya menyaksikan sebarang aktiviti jenayah boleh menghubungi MERS iaitu 999 atau mana-mana balai polis yang berhampiran. Jabatan Meteorologi Malaysia berkongsi maklumat mengenai fenomena ribut petir dan tip keselamatan semasa ribut petir. Untuk makluman semua, ribut petir adalah kejadian cuaca yang dikaitkan dengan kehadiran kilat dan petir disertai dengan angin kencang dan hujan lebat hasil daripada pembentukan awan cumulonimbus. Dan fenomena cuaca ini boleh berlaku sepanjang tahun dan biasanya berlaku pada waktu petang dan senja. Ayuh ketahui tip keselamatan semasa ribut petir bagi mengelakkan dari sebarang kejadian buruk berlaku. Anda perlu berlindung di dalam rumah atau bangunan yang kukuh. Elakkan menggunakan telefon atau kelengkapan elektrik kecuali kecemasan serta cabut palam kelengkapan elektrik yang tidak digunakan. Pastikan anda menjauhkan diri daripada rod pengalir elektrik seperti elektrik dan tangga besi. Jauhi dari berdiri berdekatan struktur yang tinggi seperti pokok dan menara tinggi. Jika berlaku kilat dan tiada bangunan kukuh untuk berteduh, pastikan anda masuk ke dalam kereta dan tutup tingkap kereta anda. Di waktu ribut ini juga anda perlu jauhi diri dari sebarang sumber air atau aktiviti yang melibatkan air. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berehat seketika, kembali selepas ini. Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Beri saya seminit seperti biasa. Boleh? Ya. Baik, kita sama-sama kita hayati jalur gemilang. Adakah anda tahu siapa yang mencipta bendera Malaysia? Untuk makluman anda, kisahnya begini. Pada 29 November 1949, Majlis Raja-Raja dengan kerjasama Majlis Perundangan Persekutuan mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan untuk memilih reka bentuk bendera bagi kerajaan yang bakal dibentuk. Dalam pertandingan mereka cipta itu, seramai 373 karyawan mengambil bahagian dan akhirnya ciptaan Muhammad bin Hamzah telah dipilih sebagai pemenang. Warna merah melambangkan keberanian dan kesiapsiagaan menghadapi cabaran. Warna putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Manakala warna kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Anak bulan pula lambang agama Islam, agama rasmi negara. Semoga kita fahami dan kenal bendera kebanggaan kita, jalur gemilang. Semua perlu tahu. #Demi Negara. Jumpa lagi. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia, mai kedah. Pamer kementerian program bawa faedah. Sukan layak jualan AJN dan barang murah. Kami bekerja jamin kerja bagi mereka. Jom pakak mai ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Kedah. Pada 2 hingga 4 September, 9 pagi hingga 9 malam Di pekarangan Stadium Darul Aman Alok Star Kedah. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ayuh kita teruskan dengan segmen yang seterusnya, segmen Semasa. Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210,000 juta yang dikenakan ke atas Datuk Seri Najib yang didapati bersalah menyeleweng dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. 5 panel hakim Mahkamah Persekutuan sebulat suara membuat keputusan itu selepas mendapati tiada sebarang kesalahan dalam penghakiman yang dibuat Hakim Mahkamah Tinggi yang pada ketika itu Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Bekas Perdana Menteri itu akan menjalani hukuman penjara 12 tahun mulai semalam 23 Ogos 2022. Tengku Maimun turut berkata hukuman yang dikenakan ke atas Najib ini tidak keterlaluan dan sabitan itu selamat bagi kesemua 7 pertuduhan yang dihadapinya.
Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu yang kini Hakim Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun kepada Datuk Seri Najib bagi setiap 3 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT dan setiap 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan penjara 12 tahun serta denda RM210 juta bagi tuduhan penyalahgunaan kedudukan. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan menolak rayuan Datuk Seri Najib untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara serta denda. Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin dan Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah berkenan berangkat ke Majlis Santapan bersama warga istimewa dan fakir miskin sempena sambutan ulang tahun ke-60 Hari Keputeraan Baginda di Istana Syarqiah, Kuala Terengganu. Baginda turut menyampaikan sumbangan kepada 400 golongan terlibat berbentuk wang tunai berjumlah RM200,000. Penerima melibatkan 168 lelaki, 232 wanita yang berdaftar di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri dan Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu. Masing-masing menerima sumbangan RM500 seorang. Malaysia dan Singapura mengutamatkan 2 kerangka kerjasama dalam ekonomi digital dan hijau. Menurut Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura menjelaskan kerangka itu berfungsi sebagai asas untuk inisiatif 2 hala masa hadapan yang berkaitan dengan ekonomi digital dan hijau. Malaysia dan Singapura juga bersetuju untuk melaksanakan usaha ke arah pemeteraian kerangka itu pada akhir 2022. Menurut kenyataan bersama MITI dan MTI yang telah dikeluarkan pada hari Selasa lalu, menurutnya kerangka itu dimuktamadkan selepas Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali serta Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong bertemu di Singapura pada 22 Ogos 2022. Menurut kenyataan bersama itu, Singapura dan Malaysia akan mengukuhkan kerjasama dalam ekonomi hijau untuk nyah karbon industri selain membolehkan perniagaan dan pekerjaan merebut peluang yang muncul. Ini pula kami bawakan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT komited untuk membina 500 unit projek program perumahan rakyat PPR di Jenderal Kuala Krau, Pahang. Projek yang dirancang melibatkan pembinaan kediaman teres di bawah rancangan Malaysia RMK12. Program itu adalah merupakan tanggungjawab berterusan kerajaan bagi memastikan semua golongan khususnya B40 memiliki rumah kediaman. Yang paling penting ini saya nak tekankan ialah saya berjaya mendapat kelulusan daripada Jemaah Kabinet iaitu setiap perumahan PPR yang dibuat di negeri tak perlu lagi dipindahkan tanah daripada kerajaan negeri kepada PTP. Ia boleh dibuat di atas tanah kerajaan negeri. Malaysia berminat untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai kanabis terutama dalam aspek aplikasi berasaskan penyidikan dan produk farmaseutikal untuk kegunaan perubatan, kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Beliau juga berharap Malaysia dan Thailand akan terus saling bertukar pengetahuan teknikal dan penyidikan klinikal untuk memastikan keselamatan serta keberkesanan produk kanabis dalam perubatan. Pada 9 Jun, Thailand menjadi negara Asia Tenggara pertama yang membenarkan penanaman dan pemilikan kanabis untuk perubatan. Yang berhormat Khairi berkata, beliau turut berbincang mengenai potensi dan peluang Thailand membekalkan Malaysia produk kanabis melalui GPO untuk tujuan pendidikan klinikal bagi keselamatan dan keberkesanan penggunaan produk kanabis. Langkah Thailand dalam menerajui usaha membenarkan penanaman dan pemilikan kanabis untuk tujuan perubatan ialah contoh yang baik di rantau ASEAN dengan negara anggota lain boleh menggunakan data yang ada bagi merangka dasar. Bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA Kementerian Kesihatan KKM menggesa orang awam tidak membeli dan menggunakan produk kosmetik Momila Beauty Whitening Cream yang dikesan mengandungi racun berjadual. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, produk terbabit mengandungi merkuri dan notifikasinya sudah dibatalkan Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi KKM serta tidak lagi dibenarkan dijual di negara ini.
Merkuri dilarang dalam produk kosmetik kerana boleh memudaratkan kesihatan hingga boleh merosakkan buah pinggang dan sistem saraf. Ia juga boleh mengganggu perkembangan otak kanak-kanak yang masih kecil atau yang belum dilahirkan, selain menyebabkan ruam, iritasi dan perubahan lain pada kulit. Penjualan dan pengedaran produk kosmetik ini melanggar Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Orang awam yang sedang menggunakan produk kosmetik ini dinasihatkan segera menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat ahli profesional kesihatan. Pelaksanaan praktisiran bilik darjah PBD di dalam pentaksiran berasaskan sekolah PBS dilihat menjadi komponen penting dalam membina dan mengembangkan potensi murid, khusus dengan adanya langkah intervensi. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin berkata, pelaporan baharu PBD bagi setiap mata pelajaran di sekolah mempunyai 3 aspek meliputi penguasaan mata pelajaran, ujian akhir tahun dan komponen usaha murid dalam memberi pelaporan menyeluruh terhadap prestasi murid. PBD jika dibandingkan dengan sistem pembelajaran sebelum ini, dilihat mampu mengembangkan potensi murid secara total berikutan prestasi mereka tidak diukur dan terhad hanya kepada peperiksaan semata-mata. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bakal menubuhkan Federasi Koperasi Sekolah bagi menyelaraskan standard aktiviti koperasi sekolah di seluruh negara. Federasi ini diletakkan di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan akan dilancarkan dalam tempoh terdekat. Jadi kita nak jadikan 7 koperasi, 7 federasi. Jadi peranan federasi ini ialah mereka ni ada jawatankuasa mereka dan ahli-ahlinya terdiri daripada semua koperasi-koperasi sekolah yang ada di dalam negara kita. Jadi melalui federasi inilah mereka boleh membuat program, mereka boleh merancang bagaimanakah cara untuk mereka nak menaikkan taraf lagi koperasi di sekolah-sekolah. Jalinan kerjasama agensi berkaitan keselamatan siber perlu diperkukuh bagi menangani ancaman jenayah siber yang semakin licik dimanipulasi sistem ekonomi digital walaupun keselamatan siber sentiasa dinaik taraf. Oleh itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan memanggil 4 entiti di bawah kementerian tersebut bagi membincangkan isu keselamatan siber secara holistik minggu hadapan. Saya mahu lihat ada satu pendekatan ataupun tindakan yang lebih bukan saja proaktif tetapi yang lebih berkesan lagi. Ini adalah kerana didapati pada masa ini pelaku-pelaku hacking, scammers dan sebagainya lebih pintar daripada biasa. Dan perlakuan mereka juga semakin kerap dan semakin ramai orang yang telah menjadi viktim. Cyber security ini tidak hanya menjadi tanggungjawab kepada agensi di bawah KCOM. Malah sebenarnya cyber security itu badan induk yang bertanggungjawabnya adalah NACSA, ya, National Agency for Cyber Security yang berada di Jabatan Perdana Menteri, dan penyiasatan itu terletak di bawah PDRM, ya. Namun begitu, kenapa saya ingin bertemu dengan ahli-ahli lembaga agensi-agensi ini adalah untuk saya berkongsi dengan mereka dan juga untuk membuat gesaan supaya kita perlu mencari beberapa pendekatan yang di luar kotak. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM sedang mengkaji untuk memodenkan 5 lagi Jabatan Penyiaran Malaysia RTM, kata Menterinya Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Perdana Anwar Haji Musa. Beliau berkata perubahan teknologi semasa memerlukan peningkatan kualiti prasarana penyiaran bagi memberi perkhidmatan yang lebih berkualiti kepada keluarga Malaysia.
Terdahulu, Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalullah berkenan merasmikan serta menamakan Kompleks Penyiaran Baharu RTM Perlis itu sebagai Kompleks Penyiaran Tuanku Said Putra. Masih belum mengenal pasti kos bagi projek naik taraf 5 RTM tersebut, namun yang penting adalah pembangunan itu dapat dilakukan dengan cepat dan tidak menolak kemungkinan untuk melakukannya secara penswastaan dan tidak perlu menunggu peruntukan sepenuhnya daripada pihak kerajaan. Lebih 300 jalur gemilang diagihkan oleh Trax FM menerusi program Fly the Jalur Gemilang di sepanjang laluan selatan Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB, iaitu KL Central, Kemas, JB Central. Jalur gemilang diagihkan personaliti radio RTM dari stesen Trax FM, Nasional FM, Minal FM, IFM, Radio Klasik, Johor FM dan KL FM. Menyemarakkan lagi semangat patriotisme dan unity di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya kalangan muda-muda, supaya mereka lebih menghayati makna kemerdekaan negara kita. So cabaran dia apa yang saya boleh kata tak berapa lah. Sebenarnya amat bermakna. Kita ada persembahan daripada artis-artis kami seperti Daniel Sheikh dengan Nizam. Polis menahan 10 pelajar lelaki di sebuah kolej vokasional di Wangsa Maju kerana disyaki memukul seorang pelajar lain hingga mencederakan pelajar itu. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Asy'ari Abu Samah berkata, penahanan kesemua pelajar berusia 16 hingga 20 tahun itu susulan daripada laporan polis dibuat seorang wanita semalam berkenaan kes itu. Beliau berkata pengadu seorang wanita tempatan yang merupakan ibu mangsa telah menerima makluman daripada warden asrama mengatakan anaknya tidak sihat dan dibawa ke Hospital Kuala Lumpur bagi mendapatkan rawatan. Mangsa mengalami kecederaan di bahagian tulang rusuk, pinggang serta sakit di keseluruhan badan akibat dipukul. Pihak polis telah membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan merusuh yang jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara atau denda atau kedua-duanya. Kes ini masih dalam siasatan dan menasihatkan orang ramai supaya sentiasa mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Pastikan saya berat seketika kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya 1 minit boleh? Ya, sama-sama kita hayati prinsip rukun negara. 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ada lagi ke yang tak hafal prinsip rukun negara ni? Jom kita hayati. Rukun bermaksud dasar, tiang, asas atau sendi. Dalam maksud lain, rukun bermakna tenang dan tenteram. Tahukah anda, pengisytiharan rukun negara dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Pada 31 Ogos 1970, rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Apa akan berlaku sekiranya kita melanggar prinsip rukun negara? Akta hasutan serta beberapa peruntukan dalam kanun keseksaan adalah contohnya. Sama-sama kita menghayati dan amalkan prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama. #Demi Negara. Jumpa lagi. Teras perpaduan membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Kita ingin mengingatkan kepada semua pengusaha supaya tidak mengamalkan sebarang tindakan yang melibatkan pakatan untuk menetapkan harga dan melanggar peraturan-peraturan persaingan bebas, kerana perbuatan itu boleh menjejaskan dan juga boleh menyebabkan harga hanya dikawal oleh satu kelompok peniaga-peniaga yang menguasai pasaran, dan itu adalah tidak dibenarkan oleh undang-undang negara kita.
Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ayo kita aktifkan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Baik, seperti biasa di minit-minit yang terakhir di segmen notifikasi akan kami bawakan kepada anda hebahan yang perlu diwar-warkan agar anda dapat ikuti. Ayo kita mulakan dengan Bicara DR pada malam ini yang akan dibawakan tajuknya Batuk Berpanjangan. Bersama tetamu yang diraih Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan paru-paru dan permasalahan tidur Pusat Perubatan Sunway Velocity Kuala Lumpur pada 9 malam 24 Ogos iaitu hari ini melalui saluran berita RTM My Freeview 123 juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Manakala untuk komen-komen pula, anda boleh terus pergi ke Facebook Live Berita RTM. Seterusnya kami bawakan Sekolahku Sejahtera, didik inklusif, memperkasa pendidikan orang asli dan peribumi. Pada 25 Ogos 2022, hari Khamis, Pusat Pentadbiran dan Pusat Komersial Orang Asli One Stop Center, Sungai Siput, Perak bersama Dr. Razi Jidin iaitu Menteri Kanan Pendidikan. Ini pula kita bawakan Royal Floria Putrajaya 2022, Festival Bunga dan Taman Diraja Putrajaya. Tarikhnya adalah 29 Ogos 2022 hingga 4 September 2022. Masa 9 pagi hingga 10 malam. Dan tempat adalah Anjung Floria Presin 4 Putrajaya. Anda boleh hubungi nombor yang tertera untuk mendapatkan maklumat lanjut. Seterusnya, Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia diteruskan 2 hingga 4 September 2022. Perkarangan Stadium Darul Aman Alostar Kedah Darul Aman. 9 pagi hingga 9 malam. Seperti biasa untuk mendapatkan maklumat di manakah ia, anda boleh layari laman sesawang www.keluargamalaysia.gov.my. Apa lagi yang boleh kami bawakan? Ini dia adalah pertandingan World Search Asian sempena Bulan Kemerdekaan 21 hingga 31 Ogos 2022. Imbas kod QR yang tertera untuk menyertai. Kategori hadiah, anda dapat saksikan sagu hati, 5 sagu hati akan menerima RM60 berserta sijil. Kategori yang ketiga pula adalah mendapat RM100 berserta sijil. Naib Johan RM150 berserta sijil. Manakala Johan akan membawa pulang RM200 berserta sijil. Cara penyertaan anda dapat saksikan. Pemenang akan dinilai berdasarkan kriteria berikut yang tertera. Ayo sama-sama kita mengimarahkan pertandingan World Search Asian sempena Bulan Kemerdekaan. Dan ini pula kami bawakan kajian nilai patriotisme rakyat Malaysia. Bermula 30 Julai hingga 16 September 2022, anda boleh scan saja QR kod yang tertera. Dan ini pula, berhenti, tanya, sahkan. Apabila anda disapa seseorang yang ingin bertanyakan soalan tinjauan dan menawarkan sebarang hadiah, semak latar belakang dan kesahihan tujuan mereka. Tolak jika meragukan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan saya untuk hari ini sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari esok pada pukul 3.30 petang di saluran berita RTM My Freeview 123. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam bulan kebangsaan buat seluruh keluarga Malaysia.